Dia bawa main satu alat muzik, dia duk main. Orang pun dengar seronok, semua dengar seronok. Tuan-tuan, tempat yang tak pernah sampai gitar, kita buat pergi gitar. Hak main itu pula pakar. Boleh tarik tak orang kampung? Boleh tarik. Dia main. Jadi iblis ni dia buat pergi satu alat, wallahu a'lam benda apa. Sehingga semua orang minat. Nampak sama ada orang hidup dengan muzik, tidur dengan muzik. Pasang 2 jam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa ruginya dia. Kalau dia pasang Quran pun seronok kan. Zikir ke, selawat tak dia telinga. No? Bila jadi perhimpunan tahunan, hak duduk bukit pun turun mai. Bila hak duduk bukit turun mai, hak laki-laki yang kacak ni turun mai, tengok perempuan-perempuan hak segak, hak di bawah ni. Kau berkenan antara satu sama lain. Mula berlaku lagi kemungkaran yang seterusnya kan. Dan ketika itu juga mula berlakunya al-jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama, iaitu mereka mula mendedahkan. Tuan-tuan tengok wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian berhias-hias menampilkan diri dengan jahiliyah yang pertama, seperti jahiliyah yang pertama. Bukan zaman Rasulullah, sebelum tu kepala tutup. Ni jahiliyah yang pertama, wanita mereka kepala tutup tetapi ditayangkan di bahagian depan. Kalau yang macam tu Allah Ta'ala panggil jahiliyah ula. Kalau hak macam hari ni, nak panggil apa ni? Hak macam hari ni punya orang perempuan, sebahagian wanita, sebahagian besar. Nabi kata ada 2 kumpulan ahli neraka. Sepanjang hidup Rasulullah tak pernah tengok 2 kumpulan ni. Yang pertama, pemerintah yang menggunakan cemeti untuk menyiksa. Yang tu ahli neraka. Di dunia mereka duk guna cemeti untuk tibai orang, tali tu, hak sakit tu, hak bidah keluar kulit tu kan. Bila tarik tu, ribah tarik keluar kulit tu. Dan kumpulan yang kedua, yang ni masyhur, semua tuan-tuan pernah dengar, tapi saya ulang malam ni. Wanita-wanita di kalangan umat Nabi Muhammad, kasiat, pakai baju ariyat, perempuan lain ke hak Nabi sebut ni? Tak, perempuan yang sama. Sifat pertama dia pakai baju, sifat kedua dia apa ni? Subhanallah. Yang pertama pakai jubah, tapi jubah tu dia transparent, kulit pun boleh nampak. Ada tak? Ada. Tengok malam-malam anugerah, amai pakai. Nabi kata aku tak pernah tengok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pakai baju, punyalah ketat, semua lurah, semua bentuk nampak di tubuh dia. Ataupun yang keempat, dia tutup sebahagian, dia buka sebahagian. Baju tu nampak macam baju kurung dah. Dia turun pergi sampai ke lutut, sikit dia tutup lutut, bawah kosong pula dah. Nabi kata la yadkhulnal jannah, masuk syurga. Dengar semua orang yang ada isteri yang tidak bertudung pada malam ni, daripada paling tinggi pegang jawatan sampai yang paling rendah. Dia yang tak tutup aurat ni bukan nanti kaya, hak miskin pun ada tak tutup aurat. Wanita-wanita ni tak masuk syurga, wala yajidna rihaha, bau syurga pun tidak dibau, tidak diciumi. Sedangkan wangian syurga berapa puluh tahun sebelum sampai depan pintu syurga sudah keciuman bau wangi syurga. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi bukan saja tak masuk syurga, bau wangi syurga pun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya nak bagi tahu awalnya depa ni jatuh ke dalam gaung neraka jahanam, wal a'yadz billah. Saya pernah tengok orang, anak dia umur 11, perempuan, tak pakai tudung keluar. Saya abang, saya kata umur berapa? 11. Kena tutup dah. Dia kata tak balik lagi ustaz. Subhanallah, umur 11 tak ajak lagi, nak ajak umur berapa? Nabi suruh ajak anak-anak semayang umur 7. Kalau puasa tak apa, lewat sikit kan, tapi boleh nak ajak. Panggil apa kat umur 9, anak umur 9 panggil apa? Panggil baby. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Panggil baby. Lepas tu kawan tu duk kata baby umur 8. Yang ni bukan contoh tuan. Yang ni yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Panggil baby kat anak saktor. Jangan lewat anak yang diajar untuk menutup aurat, laki-laki ataupun perempuan. Kalau anak laki-laki, jangan ajak pakai keseluar ketat, jangan ajak pakai seluar pendek, ajak pakai seluar longgang lah siap-siap, dan ajak seluar panjang bermula daripada umur 7. Ni lepas dah saya punya tanggungjawab kan. Semua begini yang diajarkan oleh Rasul kalian. Mereka yang ajak anak untuk semayang umur 7, walaupun pak tu meninggal awal, anak baru umur 12, anak tu bila azan dia akan pergi masjid untuk semayang. Ayah dah meninggal dah, sebab ayah heret tangan anak mai ke masjid daripada umur 7 tu. Sama aurat. Banyak orang Malaysia umur 9, anak perempuan tak tutup aurat lagi, tak ajang lagi. Dia kata muda lagi ustaz, kecil lagi. Dia nak tunggu jadi buluh, dia nak tunggu jadi besar. Lambat. Dia mesti daripada
rebung, sebelum dia keras, sebelum dia jadi acuan. Aurat mesti daripada muda, mesti daripada umur 7 juga. Satu orang budak umur 7, satu orang budak perempuan umur 8, mak dia basuh tudung, hari tu nak keluar, pergi ke mana, kenuri ke mana, tudung tak kering, dia tak mau keluar. Budak tadi, tudung tak ada, dia tak faham pun tudung tu apa. Tapi mak ayah hajang awal, ini mak ayah yang bijak, hajang awal, hajang awal. Satu hari dia faham, ini tuntutan dan arahan Allah, pemilik alam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita semua. Betapa ramai hari ni, kalau Malaysia ni ada orang Islam, lebih paruh yang pakai seluar ketat orang perempuan. Tuan-tuan tengok, bukan saya suruh perhati tadi, tuan-tuan lupa perhati atau ustaz suruh perhati. Pula dah tengok tu maksudnya berfikir. Dia kata, hak pakai tudung pun tak tentu elok ustaz. Tu dia ayat setan main bisik ni, fatwa syaitan ni. Dia bisik dia tadi, hak pakai tudung pun ramai tak elok. Hak perempuan tu main abang kita, tu ustaz, hak pakai tudung pun ramai tak elok. Nak jawab apa ustaz? Kita kata hak pakai tudung tak tentu lagi neraka, tak tahu lagi. Tapi kalau tak pakai tudung, confirm neraka, confirm neraka. Dia tak ada, tak tentu dah. Macam tu je buah dah. Tuan-tuan, kalau tak pakai tudung, ada excuse apa? Ada alasan apa? Sebab isteri menteri besar tak pakai tudung, sebab isteri perdana menteri tak pakai tudung, sebab isteri tu. Memang hak pakai tudung pun tak semua tentu baik, betul. Tapi kalau mati dua orang ni, satu hak pakai tudung, satu hak tak pakai, kita tak tahu apa amalan mereka di belakang. Hak tak pakai ni confirm disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, confirm. Sebab memang jelas dia buat maksiat, memang jelas dia melakukan maksiat dan kemungkaran. Tak boleh timbang-timbang apa dah. Orang lelaki ada satu hadis juga, hadis yang berat juga berkaitan dengan aurat, iaitulah apabila betapa ramainya pada hari ini suami-suami dan ayah-ayah yang reda dengan anak-anak yang tak tutup aurat dan anak-anak yang duk tayang gambar-gambar yang tak tutup aurat dalam media-media sosial. Dia tak tahu ustaz, dia tahu, si suami tahu isteri duk upload gambar tak tutup aurat, si ayah tahu anak-anak perempuan dia dua orang duk upload gambar-gambar tak tutup aurat. Ibu orang tengok, hati-hati, takut-takut mereka ini tergolong dalam kumpulan yang tidak akan dipandang oleh Allah, itulah kumpulan dayus. Ambil perhatian suami-suami dan ayah-ayah, dosa kita pun nak kena tanggung dah. Anak-anak tak tutup aurat, tak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, pakai seluar sikat, pakai baju sikat, dia keluar 100 orang tengok, pak duduk di rumah, pak duduk dalam masjid, duduk dengar ceramah, tanggung juga, masuk dapat, saham tu dapat. Sebab dia ayah, sebab dia suami. Berapa ramai hari ini isteri-isteri upload gambar mendedahkan aurat, menggairahkan. Walaupun dia gambar ada khilaf di kalangan ulama, tetapi gambar-gambar tu menggairahkan, menimbulkan syahwat, membangkitkan syahwat, menimbulkan fitnah, maka dia haram. Tuan-tuan tak kesian kita lalu di highway, naik di highway, tengok di billboard kanan kiri, laki pakai seluar ketat, perempuan tak tutup aurat, gambar dia dilihat oleh puluhan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau iklan tu iklan deodoran, hak perempuan tu angkat ketiak, punya tak malu, dia suami orang, dia mak orang, hak angkat ketiak tu tunjuk kat orang, ratus ribu orang tengok ketiak dia, tengok aurat dia. Dah saya kata tengok ketiak, tudung pakai ke? Memang tak pakai lah, nak nampak ketiak macam mana? Kalau pakai tudung labur nak kena selak tudung labur tu pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya kesian orang lelaki ustaz, iklan tu iklan orang lelaki. Oh, orang lelaki tak ada aurat, orang lelaki tak wajib tutup. Orang lelaki yang pakai ketat sampai nampak kemaluan depan, hukumnya haram. Satu. Orang lelaki yang pakai ketat nampak kemaluan depan ataupun belakang, membangkitkan syahwat orang perempuan, pun juga haram. Apakah dia buat heran? Orang perempuan bangkit syahwat, tak nak dengar ni. Oh, ingat orang perempuan tak ada syahwat. Dia ramai terlepas pandang, dia dah kata perempuan tak ada syahwat, tengok tak ada rasa apa. Seperti mana orang lelaki bernafsu melihat orang perempuan, begitu juga orang perempuan bernafsu bila melihat orang lelaki yang berpakaian seksi. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat turun ayat suruh tunduk pandangan, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, bagi tahu orang lelaki tundukkan pandangan, jangan tengok orang perempuan. Ayat lepas tu wa qul lil mu'minat, bagi tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang perempuan, tundukkan pandangan. Macam malam ni baru dengar, oh orang perempuan pun naik nafsu juga. Ya, sebab itu aurat orang lelaki-lelaki luang di depan orang perempuan luang, bukan luang rumah, ajnabi dia panggil. Satu lelaki-lelaki ajnabi depan orang perempuan, apa yang orang perempuan tu boleh tengok? Jawapan dia pusat sampai ke lutut wajib tutup orang lelaki, dan badan wajib tutup di hadapan seorang wanita ajnabiyah.
Macam pelik tu. Orang perempuan luar ni dia boleh tengok semua ke? Jawapannya dia tak boleh tengok daripada pusat sampai ke lutut, tambah badan orang lelaki tu tak boleh tengok. Tu yang duk keluar, pergi duk meracau apa semua, nyangkui tak pakai baju apa tu Ustaz. Dosa lah tu. Nabi sebut dalam satu hadis, 3 kumpulan ni pandang pun tidak Allah Subhanahu Taala. Tak pandang. Tadilah saya sebut tadi ni, no? Yang ketiganya ialah lelaki-lelaki yang dayus. Bila sebut tak pandang, Tuhan takkan ihsan sikit pun kat kumpulan ni. Hati-hati tuan. Apabila saya dan kita semua berdiri di padang mahsyar satu hari nanti. Hari ini kita ada jawatan, kita boleh bagi alasan. Hari ini kita orang kaya, macam-macam alasan kita bagi bila bercakap dengan orang. Hari ini kita orang masyhur, macam-macam kita bagi alasan. Satu hari saya dan kita semua berdiri di mahsyar di hadapan Allah Azza wa Jal. Waktu tu Nabi kata, ingat ada 3 kumpulan, Allah pandang pun tidak. Tuan, ulama kata cukup berat, sebab Allah ini sifat dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Bila Nabi kata Allah pandang pun tidak, kata para ulama maksudnya Allah takkan merahmati dia. Mereka yang membiarkan ahli keluarga melakukan maksiat dan tidak menegur. Dia tahu anak perempuan dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Dia tahu isteri dia upload gambar tak tutup aurat, dia tak tegur. Sama ada dia tak berani ataupun dia redha dengan isteri dan anak perempuan dia ataupun kakak dia sebagainya buat perkara tersebut. Dia Ustaz, berlambak semua buat macam tu. Dia kata berlambak ke orang lain teruk pada tu lagi. Pula dah hak orang lain tu bini hang dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati ayah-ayah dan suami-suami yang redha dengan tayangan gambar anak-anak isteri kita. Orang lelaki-lelaki 4 keadaan aurat dia, 4 keadaan orang lelaki-lelaki. Yang pertama, apabila satu orang lelaki-lelaki dia duduk seorang diri, dia boleh, tak haram, tetapi yang lebih beradab ialah paling kurang dia tutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Kubul dan dubur itulah orang panggil kubul dan dubur. Kubul maksudnya depan, dubur maksudnya belakang. Maksudnya bahasa hari ni pakai boxer. Kalau dia pakai seluar panjang Ustaz, ada seorang-seorang lagi baguslah. Laki-laki dengan wanita mahram, dengan mak, kak, ni senang lah. Pusat sampai lutut. Yang tu wajib tutup. Boleh tak pakai baju depan mak kita, kak kita? Boleh. Tapi kalau depan wanita luar, tak boleh. Wajib tutup badan. Nombor 3, keadaan orang lelaki-lelaki, iaitulah laki-laki dengan wanita ajnabiyah, perempuan luar. Ni nombor 3 ni. Iaitu pusat sampai lutut dan badan wajib ditutup. Orang perempuan pula, keadaan aurat orang perempuan. Yang pertama, orang perempuan dengan suami, wanita dengan suami tiada aurat. Yang kedua, wanita satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain. Dengar tuan-tuan, pelik ni, tapi ini ilmu. Satu orang perempuan dengan orang perempuan Islam yang lain. Islam pusat sampai lutut saja, hudung hak ni tak payah tutup. Kemudian orang perempuan dengan orang perempuan yang bukan Islam. Yang ni ramai tak tahu. Jawapan dia seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Satu orang perempuan Islam depan kawan dia bukan Islam, perempuan, boleh tak buka tudung? Tak boleh. Kepala aurat. Ramai dia ingat kepala, bukan, dah sama-sama perempuan, aurat wajib tutup. Buka juga Ustaz, haram. Orang perempuan dengan lelaki mahram, dengan ayah, dengan abang, adik lelaki-lelaki, pusat sampai lutut. Macam pelik tu, tapi jangan buat lah. Walaupun dengan mahram kita, zaman hari ni tak boleh pakai lah. Zaman hari ni kena tutup kan, macam-macam zaman hari ni. Tetapi hukum asal begitu. Dan yang terakhir, satu orang perempuan dengan lelaki luar, Islam ke tak Islam ke lelaki luar, seluruh tubuh dia kecuali muka dan tapak tangan.